Jumaat dan apa yang berlaku di dalamnya. Tuan-tuan dan puan-puan, Bani Israel pernah ditawarkan untuk hari bagi ibadah pada hari Jumaat. Namun mereka enggan dan mereka memilih hari Sabtu. So, kesan daripada pilihan itu, Allah perkenankan untuk mereka, untuk hari ibadah mereka jatuh pada hari Sabtu. Dengan syarat, sepanjang hari Sabtu tersebut, mereka tak boleh melakukan sebarang kerja. Sebarang bentuk pekerjaan tak boleh buat pada hari Sabtu. Pekerjaannya macam mana? Sesimpel memotong buah, tak boleh. Itu kan kerja. Kita potong buah, potong sayur, itu kerja. Tak boleh buat. Kerana apa? Kerana ketika mereka ditawarkan hari Jumaat, mereka enggan, tak nak. Lalu Allah ikutkan mereka nak hari Sabtu. So, kita umat Muhammad diberi hari Jumaat dan Nabi patuh dan akur. So, kita punya ibadah pada hari Jumaat bukannya sepanjang hari. Hanya beberapa minit. Kan, tak sampai setengah jam pun kalau sembahyang Jumaat tu. Dengar khutbah dalam 15 minit. Sembahyang 10 minit. 25 minit. Paling kurang untuk ibadah khusus pada hari Jumaat. Selebihnya, buatlah apa pun kerja. Tapi menariknya, kita tengok orang yang pergi sembahyang Jumaat, 25 minit terlalu lama untuk mereka beri perhatian dan tumpuan untuk Allah. Pergi masjid untuk sembahyang Jumaat, lebih banyak dihabiskan berborak, makan bakso dekat bawah pokok, lepak-lepak dekat tempat parking, sambil ngerokok. Kalaupun masuk masjid, tidur. Kalaupun tak, tengok handphone. 25 minit untuk Allah terlalu berat. So, tu kita pesan pada lelaki-lelaki sado dalam rumah kita. Lelaki-lelaki ketua keluarga, bakal ketua keluarga, anak lelaki kita. Tolong pesan, 25 minit satu minggu. Tolonglah berikan untuk agama ini tumpuan dan perhatian. Berikan ingatan pada Allah. So, sekarang kita nak masuk ayat yang ke-13. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. Lazimnya bila Allah nak ajar, nak didik, nak beri panduan kepada orang Islam, Allah akan panggil, hai orang beriman. Dan kali ini Allah nak kita memanfaatkan masa untuk dapatkan sesuatu, untuk dapatkan ilmu, terutamanya pada hari Jumaat. Sebab bila kita pergi masjid, dengar khutbah pada hari Jumaat, kita sebenarnya bersedia untuk menerima sesuatu ilmu, sama ada ilmu itu ilmu baru, atau dalam bentuk peringatan, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Semua wajib dapat maklumat, semua wajib ambil tahu. Itu seminggu sekali. Maka orang beriman perlu berikan sepenuh perhatian terhadap benda ni sebab ilmu ni sangat penting. Sehingga Allah berikan satu hari yang khusus setiap minggu. Dan nak bagi tahu juga, kalau setakat beriman tapi tak ada ilmu, dia akan boleh menghanyutkan kita. Dia akan memberikan kita kesempatan untuk buat perkara salah.
Ya, kita boleh percaya, boleh berusaha percaya, tapi tanpa ilmu, kepercayaan kita tu lambat laun akan rosak. Ha. Kemudian apa? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Apabila dipanggil, diseru untuk menunaikan solat. Apabila diseru untuk menunaikan solat. Dan kali ini seruan itu dilakukan pada hari Jumaat. Kita hari-hari dipanggil melakukan solat. Kan? Melalui apa? Azan. Itu bentuknya azan. Dan dalam ayat ni disebut secara ringkas. Tak disebut macam mana cara azan tu dikumandangkan. Tak disebut perjalanan solat Jumaat tu dilakukan. Tak ada. Semua tu dalam sunnah Nabi. Dan sebut tentang azan di zaman Umar kerana aktiviti masyarakat sudah semakin rencam. Semakin ramai orang masuk Islam. Maka Umar berijtihad. Kalau azan solat Jumaat satu kali, orang yang sempat untuk datang solat Jumaat itu sikit. Yelah sebab lepas azan, qomat, lepas azan, baca khutbah dan terus solat. So orang daripada jauh nak datang jalan kaki, naik unta, tak sempat nak sampai. Tak sempat nak dengar khutbah. Jadi Umar berijtihad, azan 2 kali. Azan pertama mengingatkan semua orang stop aktiviti. Apa juga aktiviti. Stop, siap pergi masjid. Kemudian baru azan kedua untuk memulakan khutbah. Begitu. Itu ijtihad Umar. Zaman Nabi, 1 kali azan. Zaman Umar, bermula 2 kali azan. Dan 2 kali azan inilah yang terpakai hingga sekarang. Kat Malaysia, mana-mana masjid dan surau menggunakan ijtihad yang ini. 2 kali azan. Azan pertama dan kemudian solat sunat. Kemudian azan kedua baru dimulakan khutbah. Kan. Tapi biasa orang kita untuk solat Jumaat ni, bila dia datang? Selepas khutbah kedua. Lepas khutbah kedua, imam dah amin-amin dah tu. Jom, pergi. Dia datang untuk solat sahaja. Dan itu salah faham yang besar. Jumaat ini terbahagi kepada 2. Pertama khutbah, yang kedua solat. Asalnya kan waktu tengah hari kita solat apa? Solat zuhur. Zuhur berapa rakaat? 4. 4 rakaat. Kemudian Allah datangkan Jumaat. So khutbah tu mewakili 2 rakaat solat. Dan kemudian 2 rakaat lagi solat Jumaat. Asalnya tadi 4 rakaat solat zuhur. 2 rakaat itu ialah khutbah. 2 rakaat lagi solat. So tak dengar khutbah, kita rugi. Senilai 2 rakaat solat. Rugi. Dan bila Allah nyatakan secara ringkas macam ini, maka kita perlu rujuk hadis-hadis Nabi tentang bagaimana nak melaksanakan solat Jumaat. So, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, ada sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kita adalah umat yang terakhir
Dan umat yang terdahulu menikmati kelebihan, ganjaran dan masuk surga. Kitalah umat yang mula-mula akan menikmati kelebihan, ganjaran dan masuk surga. Pada hari kiamat, walaupun mereka, siapa? Umat-umat yang lain yang dulu sampai daripada kita, pernah diberikan kitab sebelum kita. Kita dulu akan masuk surga, kita dulu akan terima ganjaran. Berbanding umat Nabi Nuh, berbanding umat Nabi Musa, berbanding umat Nabi Sulaiman, berbanding umat terdahulu. Kemudian Nabi kata apa? Hari Jumaat ialah hari yang telah difardukan atas mereka. Tetapi mereka mempertikaikannya. Lalu Allah memberi petunjuk kepada kita. Sedangkan mereka menerima hari-hari berikutnya, iaitu Yahudi pada hari Sabtu dan Nasrani pada hari Ahad. Allah beri tapi mereka tak nak. So yang terima siapa? Kita. Kemudian tentang azan tu. Tentang azan. Dari Sa'id bin Yazid. Dia pernah menyatakan dahulu pada zaman Nabi, Abu Bakar dan Umar, azan pada hari Jumaat pertama kalinya, kali pertama adalah ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Kemudian tatkala Utsman menjadi khalifah, orang bertambah ramai, beliau menambah azan ketiga di Zawra. Zawra ni mana? Pasar satu tempat dekat pasar Madinah. Itu Zawra. Dia tambah azan ketiga zaman Utsman. Azan pula dekat pasar. Sebab nak bagi tahu orang dekat pasar, dah masuk waktu Jumaat, stop. Itu peringatan-peringatan penting. So, kalau kita sekarang ni, dekat pasar-pasar raya tu lah yang patut dilaungkan azan. Dan dekat pasar raya tu patut dilaungkan azan supaya orang yang sedang berniaga sedar dah masuk waktu solat, tidak dilalaikan dengan perniagaan. Sebut tentang lalai dalam perniagaan ni, di sini disebutkan hal yang ini, kemudian dalam surah Nur juga disebutkan benda yang sama, tidak dilalaikan dengan perniagaan. So, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Allah sebut min yaumil jumu'ah. Sebahagian kecil dari hari Jumaat. So, untuk mengingat, untuk agama pada waktu itu, untuk mengingat Allah pada waktu itu, pada hari Jumaat, bukannya seluruh hari, tapi sebahagian kecil daripada hari itu. Kalau kita kira tadi dalam 25 minit. So, bila dilaungkan azan, pergi ke masjid, bersedia untuk hari tersebut. Tak lama, 25 minit, sejam, paling lama 40 minit. Paling lama 40 minit. Selebihnya, kembalilah pada duniamu. Kalau nak kejar dunia sangat. Dan bila dah dilaungkan azan, apa respon kita? Fas'au ila zikrillah. Maka bersegeralah kamu mengingati Allah. So, bila azan dah dilaungkan, terus kena pergi masjid. Sa'a. Allah guna perkataan sa'a. Sa'a ni boleh berbawa maksud segera. Segera. Kita pergi umrah, kita buat ibadah apa? Sa'i. Sa'i ni berlari-lari anak. Berlari-lari anak. Siapa yang berlari waktu tu? Siti Hajar. Dia berlari-lari anak antara Bukit Safa dan Marwah. So, sekarang kalimah yang sama Allah guna untuk menggambarkan keperluan kita bersegera seolah-olah kita berlari
berlari menuju masjid. Berlari-lari anak. Sa'a juga bermaksud fokus. Fokus. So, tujuan kita pergi solat Jumaat, fokusnya apa? Nak ingat Allah. Nak ingat Allah. So, maksud ingat Allah ni apa? Sembahyang dan dengar khutbah. Sembahyang dan dengar khutbah. Ini package solat Jumaat tu. So, ada juga komen-komen daripada rakyat jelata, netizen, daripada jemaah. Dia kata, Ustaz, khutbah tak menarik lah Ustaz. Khutbah tak menarik lah. Kalau dulu imam baca khutbah tak payah pakai teks. Kan tu baru betul berkhutbah. Sekarang pakai teks. Semua terikat. Kan? Khatib, dia tak boleh nak lontarkan idea dia. So, penggunaan teks atau tanpa teks ni, dia adalah benda yang subjektif. Benda yang subjektif. Bila imam tak pakai teks, kebarangkalian untuk dia meleret-leret dalam khutbah adalah tinggi. Tuan-puan, kuliah maghrib, kuliah duha kita ni, saya tak ada teks. Sebab tu selalu tengok jam. Kalau tidak, selalu akan terbabas waktu. Dan waktu Jumaat adalah waktu kritikal orang-orang yang bekerja dengan maksud tempoh berehat dia. Dia berehat tak lama. Waktu itulah dia nak solat Jumaat. Waktu itulah dia nak makan sebelum masuk kerja waktu petang. So kalau khatib berkhutbah tanpa teks dan khutbah meleret-leret dan dia sudah lambat nak masuk kerja. Dahlah sebelum Jumaat tak sempat makan. Bukankah kita menganiaya orang lain? Pertama, dia dah tentu tak khusyuk dah. Yang kedua, sumpah serana. Sebab itu kerajaan ambil inisiatif untuk perkenalkan teks khutbah. Dan teks khutbah itu telah diuji. Berapa minit sebenarnya penyampaian khutbah Jumaat? Gitu. Suara tak jelas pula. Minta maaf lah. Aku dalam kereta dekat kampung. Jadi, tak boleh nak buat macam biasa. Minta maaf banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak. Kalau Jawi, ya, dia ada projektor. Dan jemaah, dia boleh tengok baca teks tu sekali. Kalau Jawi. Ayat berapa ni? Ayat 10. So, dia ada pro dan cons untuk penggunaan teks ni. Cumanya, bila dia salahkan khutbah, tak menarik, membosankan, itu adalah kelemahan peribadi khatib. Kelemahan peribadi khatib. Cuba perhatikan perintah dari Allah ni. Allah kata apa? Fas'au ila zikrillah. Bersegeralah ingat Allah. Allah tak kata bersegeralah dengar khutbah semata-mata. Kalau fokus kita pergi masjid untuk ingat Allah, maka kita akan cari jalan macam mana mahu ingat Allah. Sebab dalam khutbah Jumaat,
khatib paling tidak akan sebutkan, wajib dalam rukun khutbah akan sebut ayat Quran. So, kalaupun dia punya khutbah tidak menarik, kita kena reflect. Kena buat refleksi terhadap ayat Quran yang khatib baca. Gitu. Tapi bila tak faham Quran, tak tahu. Jadi dia rasa macam, tak guna aku dengar khutbah. Itu fungsi fas'au ila zikrillah. Bersegeralah ingat Allah. Dengar molek Quran yang dibacakan, fahami ayat Quran tu. Kerana itulah peringatan sebenar dari Allah. Rukun khutbah, bagi salam, baca ayat Quran, solawat, kemudian doa untuk orang beriman. Itu rukun dia. Salah satunya tu baca Quran tu. Untuk apa? Supaya Quran itu memberi bekas dan kesan kepada hati manusia. Yang lain tu, itu elaborate saja daripada ayat Quran tu. Khutbah Jumaat, jis dia ialah ayat Quran yang dibaca. Ayat Quran tu lah yang kita kena reflect. Kan, ayat Quran tu sendiri boleh membuatkan kita menung panjang. So, sekurang-kurangnya, untuk satu minggu, bekalan kita ialah ayat Quran yang dibacakan oleh imam pada hari Jumaat. Kalaupun teks yang membosankan, ayat Quran tu patut jadi peringatan. Kan? Itu pesan pada lelaki-lelaki idaman di rumah kita. Dapatkan ayat Quran yang dibaca oleh imam. Reflect daripada ayat Quran tersebut. Ada sebuah hadis Nabi SAW. Apabila hari Jumaat tiba, maka akan ada para malaikat di setiap pintu masjid. Mereka akan mencatat setiap orang yang datang. Bermula dengan yang pertama, lalu berikutnya dan berikutnya. Hinggalah ketika imam telah naik di mimbar, maka para malaikat tutup catatan. Lalu mereka ikut mendengar khutbah. Bila malaikat sudah tutup buku dan kita baru datang, ada nama kita tercatat? Minta maaf. Sebab malaikat nak dengar khutbah. Yang kita kata khutbah tak menarik, khutbah membosankan, malaikat dengar khutbah tu. Kan? Tinggal lagi malaikat ni tak ada nafsu. Tidak dipengaruhi emosi. Bila tak ada nafsu, tak dipengaruhi emosi, mujur saja malaikat tu tak tempeling je kita. Tak gitu. Kan? So, zikrillah, dia mengandungi ujian pada Allah, berdoa kepada Allah, mengingatkan kepada syariat. Dan perkataan zikrillah ni tuan-puan, cuba kita tengok ayat kedua surah ni. Ayat kedua surah ni. Apa tugas Nabi? Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi didatangkan untuk memperkenalkan Allah. Kesan daripada itu, kita dapat membersihkan diri, membetulkan tingkah laku. Kemudian, Nabi mengajar
mengajar tentang undang-undang, dan juga mengajar dengan cara hikmah. Ada 4 benda yang Nabi datang dan bawa untuk kita. So, sepatutnya kita pergi masjid, kita cari 4 benda ni. Apa saja perkara yang boleh kita jadikan untuk mengenal Tuhan pada hari Jumaat. Tu yatslu alaihim ayatih. Cari saja apa saja perkara yang boleh membuatkan kita mengenal Tuhan. Puji-pujian pada Allah, salat pada Nabi SAW. Tu dalam khutbah tu. Kemudian kita cari jalan. Macam mana aku nak perbaiki diri, nak betulkan diri daripada nasihat-nasihat daripada khatib ni. Dan kemudian apa yang aku boleh buat lepas aku bersihkan diri, apa peraturan yang aku boleh patuh. Apa peraturan yang aku boleh patuh? Dan bagaimana aku nak jalankan peraturan itu sesuai dengan keadaan sekarang ni. So, fas'au ila zikrillah ini, terjemahannya pada ayat kedua, surah Jumaah. Kalau bagi netizen, dia perlu reflect diri dia. Macam mana aku nak dapatkan peringatan-peringatan ini? Untuk khatib, untuk jabatan agama, untuk jakim yang buat teks khutbah, sepatutnya dia melihat ayat kedua ini sebagai dasar untuk hasilkan teks khutbah yang menarik. Dalam teks khutbah perlu ada ayat-ayat untuk mengajak manusia, jomlah kenal Tuhan. Lihat alam. Kan ada hari kita mau healing. Gitu. Kemudian saranan, tips bagaimana nak memperbaiki diri. Kan kadang bila kita sudah mula kenal agama, maka kita mula sedar diri ada perbuatan-perbuatan ada perkara-perkara dalam kehidupan kita mungkin tak ngam. Kita mungkin ada masalah. Kita mungkin ada ada benda yang kita perlu selesaikan. Kan kita tanya pada orang, tanya pada ustaz. Ustaz macam mana ustaz? Saya berkeluarga macam ni. Ustaz macam mana? Saya macam ni. Itulah proses wa yuzakkihim. Kenapa kita buat tu? Sebab kita sudah mula kenal ayat-ayat Allah. Kita sudah mula kenal agama. Kita sudah mula kenal Tuhan. Satu, kita tergerak untuk memperbaiki diri. Itu semua proses rezeki. Nak sucikan diri kita. Nak bersihkan hati kita. Patutnya, khutbah Jumaat datang dengan begitu. Hadir dengan solusi. Macam mana nak jadi baik? Tak gitu. Gitu lah. So, kalau ada anak kita yang kerja dekat Jabatan Agama, tugas dia tulis teks khutbah, puan-puan kena ingatkan ni. Baca ayat kedua surah Jumaat. Ini dah sepatutnya yang ada dalam teks Jumaat. Habis Ustaz tak buat apa. Aku pergi berceramah mana tempat. Aku tekan benda ni. Hari tu dekat Melaka. Jabatan Agama Melaka jemput bengkel penulisan khutbah. Aku sekolahkan. Berkongsi dah tentang ayat 2 ni. Sepatutnya khutbah ada ciri-ciri ni. Barulah orang yang dengar keluar dari masjid, dia tahu apa dia nak buat sepanjang minggu ni. Itulah fungsi Jumaat dan khutbah Jumaat. Supaya rakyat tahu apa kena buat. Kan? Dan pada part wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kita nak serangkan peraturan
dari Quran, peraturan-peraturan agama, kita tak bolehlah datangkan secara sembrono. Solat tak solat masuk neraka. Tidak. Itu tidak hikmah. Itu tidak hikmah. Nak suruh orang solat, kita kena tarik tangan dia, bawa dia pergi masjid. Jom kita solat sama-sama. Tak tahu cara berjamaah. Mari aku ajar kau cara berjamaah. Begitu. Bukan hanya suruh daripada jauh, tunjuk, jerit. Paksa dia buat. Tidak. Undang-undang ini kena datang. Ada package sekali dengan kebijaksanaan. Kesesuaian masyarakat. Gitu. Kita adalah dalam rukun negara kita, 4 hikmah ni. Apa dia? Kesopanan dan kesusilaan. Itulah bentuk hikmah. Kan datangnya kita itu diraih, baliknya kita, datangnya berjemput, baliknya dihantar. Gitu. Tak seronok, tak nampak muka. Alah, mak, masaklah aku. Aduh, tak dapat nak tengok muka lah. Muka belum mandi kok. Nak ditengok-tengok, tak payah. Kemudian, first part, second part tadi apa? Fas'au ila zikrillah. First part tentang azan. Azan, kemudian fokus kita apa? Untuk mengingat Allah. Fas'au ila zikrillah. Sekarang kita masuk kepada part yang ketiga. Wazarul bai'. Dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan apa? Jual beli. Tuan-puan, dalam Quran, ayat selepas ini, Allah ada sebut tijarah. Apa dia? Tijarah. Tijarah ni apa? Perniagaan. Perniagaan. So, di sini, Allah tak sebut tijarah, tapi Allah sebut baik. Baik ni apa? Jual beli. Apa beza jual beli dengan perniagaan? Beza dia, perniagaan tu besar. Jual beli tu sebahagian dari perniagaan. Sebahagian dari perniagaan. So, jual beli adalah perkara yang paling manis dalam berniaga. Ada antara tuan-puan yang berniaga? Korang jual apa? Epok-epok. Ada tak yang berniaga? Jual rempeyek ke? Ada. Ramai. Ada kan? Jual kowe. Jual macam-macam. So, dalam berniaga ni, adakah semuanya manis? Tak. Nak beli stok, itu masam. Nak bayar gaji, itu masam. Nak bayar sewa, itu masam. Tapi dalam banyak-banyak aktiviti dalam perniagaan ni, yang paling manis apa? Transaksi jual beli tu. Bila orang dah keluarkan duit, nak bayar. Oh, itu paling manis. Itu paling manis. Bila barang dan duit bertukar tangan, itu manis. So, bayar adalah transaksi jual beli itu. Bila barang bertukar tangan. Sekarang Allah kata, dengar azan, segera pergi ke masjid untuk ingat Allah, tinggalkan benda paling manis. Banyak. Kita bukannya tak ada aktiviti lain selain daripada berniaga. Contohnya bekerja. Tapi bekerja ni manis ke? Tak.
Manis waktu dapat gaji. Dapat gaji bila? No. 25 hari bulan. Sebulan sekali. Allah tak kata terima gaji, tinggalkan terima gaji. Tak. Allah kata benda paling manis. So, dunia ini, dalam banyak-banyak pekerjaan, yang paling manis ialah transaksi jual-beli. Satu manusia, antara pilihan yang dia ada ialah dia nak berniaga. Sebab dia merasai kemanisan transaksi itu. Dan Allah suruh kita tinggalkan benda paling juicy, paling manis tu. Semata-mata kerana dia. Wadarul banyak. Tinggalkan. So, sebab tu, waktu sembahyang Jumaat, tak payahlah jual beli. Yang sediakan buka gerai bakso, gerai cendol, tutup. Tengah khatib baca khutbah, dia masih makan cendol. Orang tu masih berniaga. Ya, dia mungkin dapat laba dunia. Tetapi dari sudut keberkatan, kita tak jamin. Dari sudut halal haram, kita tak jamin. Bila Allah kata suruh tinggalkan, kita perlu tinggalkan. Khawatir nanti di hari depan, di padang mahsyar, kau nak sangatkan kau cendol tu, tak nak ingat Tuhan. Engkau hadaplah cendol tu, biarlah cendol tu yang beri engkau pahala dan bagi engkau masuk neraka. Bagi engkau masuk neraka. Bagi engkau masuk surga. Haraplah pada cendol. Nah, Allah sebut macam tu. Na'udzubillah. Allah tak kata tinggalkan perniagaan. Allah kata tinggalkan jual beli. Untuk Allah. Untuk Allah. So, kalau kita sanggup tinggalkan benda yang best ini untuk Allah, pasti akan ada ganjaran besar. Pasti. Tapi sekarang, orang tak jual beli kat luar. Dia masuk masjid, bawa handphone. Dalam handphone ada Shopee. Waktu tu ada Shopee. Sudah. Waktu tu Shopee. Allah suruh tinggalkan. Facebook ke Shopee ke, jangan buka handphone. Tinggalkan. Sebab ini adalah hari perimpunan. Gambaran berhimpun di mahsyar nanti. Kenapa masih ingat dunia? Tinggalkan. Tinggalkan. Gitu. Bayangkanlah benda wajib yang lain pun Allah suruh tinggalkan. Apa benda wajib yang lain? Belajar. Belajar kan wajib. Hentikan. Sebab dia ada masa khusus untuk solat Jumaat dan khutbah. Maka tinggalkan. Nak gurau-gurau, tinggalkan. Ini masa khusus untuk solat Jumaat dan khutbah Jumaat. Wadarul baik. Bayangkan segala urusan selain daripada solat dan khutbah diharamkan. Tinggalkan semua sekali. Jumaat itu wajib bagi setiap Muslim dengan berjemaah kecuali 4. Hamba, wanita, anak-anak dan orang sakit. Satu perempuan-perempuan boleh pergi shopping hari Jumaat. Wajib bagi siapa? Lelaki. So, mana-mana lelaki yang tak pergi sembahyang Jumaat, dia sebenarnya mahu tukar jantina. Atau dia salah seorang daripada 4 kategori itu. Sama ada dia orang sakit,
Ialah mungkin sakit otak, atau dia hamba, atau dia wanita, atau dia kanak-kanak. Ah. Dan Nabi pernah beri amaran. Siapa yang tinggalkan solat Jumaat 3 kali. Kerana menganggapnya, tak apalah. Menanggapnya ringan. Allah akan kunci hati dia. Taba'allahu ala qalbi. Allah akan kunci hati dia. Apa maksud kunci hati ni? Kalau kita ada basikal, kita kunci basikal tu, boleh tak orang gunakan untuk bawa ke mana-mana? Tak boleh. Basikal tu tak bergerak. Dikunci. Dia berbeza dengan tutup. Tutup ni tak nampak apa. Kan? Tutup ni tak nampak. Kunci ni dia masih nampak tapi tak boleh gerak. Tu beza dia tu. Kunci ni dia nampak tapi tak boleh gerak. So, apa impak dia? Apa implikasi dia? Hati yang kunci tak boleh bergerak ni, hidup dia akan begitu saja. Tak berkembang, tak bertambah. Hati dia berpada dengan itu. Kalaulah DP pengetahuan tu sekadar level apa? UPKK. UPKK ni lah selama-lamanya sampai dia mati. Kalau level dia film art saja sampai mati. Allah kunci hati dia. Tak boleh gerak ke mana-mana. Malah kalau dia baca Quran, fahaman dia tentang Quran hanya itu-itu saja. Tidak bertambah, tidak berkembang. Dia menjadi jumud di situ. Tu, hati dia dikunci. Sebab dia tak nak pergi Jumaat. Dia anggap ringan Jumaat ni. Kalau kunci hati dia, tak ada gerak. Wih, tuan-puan. Rupanya melalui hadis ini adalah tentang progresif. Berkembangnya kita. Berkembangnya kehidupan kita. Semakin bertambah baiknya hati. Itu janji Allah. Yang meringankan Jumaat, hati dia akan dikunci. Maka begitulah istimewanya hari ini. Lebih-lebih lagi mereka yang bersungguh-sungguh mandi sunat hari Jumaat, pagi-pagi banyak baca Quran, banyakkan solawat, awal pergi masjid, kalau boleh dapat unta, bukannya telur ayam, pakai pakaian indah, cantik-cantik, hormati hari itu, kemas-kemas, siap-siap potong kuku wangi-wangi. Wah, itu di ganjaran. Wih, Masya Allah. So, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semua, kalau kita buat 3 benda ni pada hari Jumaat. Dengar azan, terus pergi pula untuk ingat Allah, dan kita tinggalkan perkara-perkara yang juicy tentang dunia ini. Kalau kita buat itu, zalikum khairul lakum. Itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun. Itu pun kalau kamu tahu. Problemnya sekarang, kita tak tahu. Kita tak tahu benda tu baik. Ustaz, kalau yang kerja Singapura, dia solat Jumaat 3 minggu sekali. Macam mana tu? So, sebulan sekali raya. Bukan tiap minggu, sebulan sekali. Itu kerana ada darurat, ada kekangan dari majikan. Dan dia tak ada pilihan lain. Dia tak ada pilihan lain. Itu tak mengapa. Dimaafkan.
Tapi tadi hadis tu sebut meringan-ringankan. Tak ada apa-apa sebab nak lepas tahawunan. Meringan-ringankan. Kan nak temankan orang rumah pergi alam lain. Kalau ada masyarakat, ada kesempitan, itu tak apa. Sebab tak semua manusia bersetuju dengan idea ni. Tak semua orang nak menghormati agama orang lain. Dan tak semua faham tentang kepentingan benda ni lah. Lebih-lebih lagi dalam Muslim, mana dia faham tentang benda spiritual. Kita tak tahu kan. Dia tidak melihat progresif dunia tu. Bila dia tak nampak progresif dunia, kenapa perlu aku lepaskan staf aku untuk solat Jumaat? Gitu. Itu yang di hujung Allah sebut, in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu benda tu baik. Dia tak nampak benda tu baik. Sebab tu dia, dia tak bagi staf dia pergi. Kan? So, kalau kita nampak benda tu baik, kalau kita tahu benda tu baik, terutamanya berkaitan dengan akhirat. Kalau kita nampak kebaikan yang besar tu, dah tentu kita akan berpusu-pusu buat sebaik mungkin. Yelah, sekarang ni kita dekat dunia tak nampak apa-apa. Kita akan nampak benda tu bernilai nanti bila kita dah dalam kubur. Tahukah tuan-puan bahawa ada orang yang sedang mencemburui hidup kita sekarang? Ya ke Ustaz? Hidup saya susah Ustaz. Dekat kata terlantar, sakit itu, sakit ini. Siapa yang nak hidup macam saya ni Ustaz? Ada. Siapa? Orang-orang yang sudah mati dalam kubur. Yang tak pernah sekalipun sujud ke bumi. Dia nak kalau boleh dapatkan sesaat untuk kembali ke bumi dan sujud. Dia nak solat. Dia nak hidup kita ni. Dia nak. Tapi semua itu sudah terlambat. Dan Nabi, saya tutup kelas pagi ini dengan sebuah sabdaan Nabi SAW. Siapa yang mencuci dan mandi pada hari Jumaat, berpagi-pagi dan berangkat segera, serta berjalan kaki, tidak berkenderaan. Masa aku dah lah kat Masjid Negara dari Putrajaya. Tak jalan, tak naik kenderaan, nak jalan kaki. 3 Jumaat belum tentu sampai. Tapi hadis ini kata jalan kaki, tidak berkenderaan. Mendekati imam, saf pertama. Dan mendengarkan serta tidak melakukan hal lara. Dengar khutbah, tak tidur. Maka baginya untuk tiap langkahnya itu, pahala 1 tahun puasa dan qiyam. Oh yo. Buat semua. Setiap langkah. Kalau aku tadi dari Putrajaya melangkah ke Masjid Negara, kau tu setiap langkah nilai pahala 1 tahun puasa bersama qiyam. Siang hari puasa, malam qiyam. 1 langkah 1 tahun. Bukan 1 langkah 1 hari. 1 langkah 1 tahun. Ini kalau bukan mega sale. Saya tak tahu apa benda ni. Banyak kot. Banyak. Kita boleh puasa setahun. Tak mungkin. Kita boleh qiyam tiap-tiap malam selama setahun. Tak mungkin. Darah pemalas. Banyak. Itu bentuk ganjaran yang Allah janjikan
Oh. Lagi beruntung orang-orang perempuan yang menggalakkan orang lelaki pergi solat Jumaat. Man dalla ala syai' kafa'ilihi. Siapa yang menunjuk, menyuruh, mensarankan buat benda baik, dia seperti buat benda tu. Ah, kita galakkan anak kita yang pagi-pagi ni mandilah, mandi solat sunat, solat solat Jumaat. Mandi Jumaat. Pahalanya sama. Pahalanya sama, jangan risau. Orang perempuan lah yang untung tak buat apa-apa, ngarahkan je. Dapat pahala. Kita nasihat, dia tak nak, itu hal dia. Kita sudah dapat pahala, jangan risau. Kita dah nasihat, dia tak nak, itu hal dia. Kita sudah dapat bahagian kita. Jangan risau. Sebab Allah suruh nasihat je. Allah tak suruh ubah dia. Allah suruh nasihat dia. Dia berubah tak berubah, itu urusan Allah. Kita, tugas kita nasihat je. Dapat. Jangan risau. Dapat. Dapat. Ada lagi hadis yang lain. Siapa yang mandi pada hari Jumaat, seperti mandi janabah, mandi wajib. Dia mandi macam mandi wajib sebelum Jumaat, lalu segera pergi masjid. Mandi kat rumah, pergi masjid. Maka seakan-akan dia berkorban dengan unta. Ni orang yang sampai dulu. Berkorban dengan unta. Sediakan wangian je, puan ya. Sediakan wangian je. Jangan bila dah wangi-wangi tu, serodok pula nak cium. Habis mata. Tak payah. Sediakan wangian je. Tak payah nak cium-cium mereka. Perempuan kalau sunat, yes. Kalau mandi juga dapat. Sebab ini terbuka kepada semua. So tadi, orang yang pertama, dia seakan-akan sembelih seekor unta. Korban seekor unta. Siapa yang pergi masa kedua, dia seperti korban lembu. Siapa yang pergi pada masa ketiga, dia seakan-akan berkorban dengan biri-biri jantan yang bertanduk. Siapa yang keempat, dia berkorban seekor ayam. Siapa yang kelima, dia berkorban sebiji telur. Maka bila imam telah berkhutbah, malaikat yang hadir mendengar peringatan dan tutup buku. Ya, akan dapat sebab hari Jumaat. Hari Jumaat. So tuan-tuan dan puan-puan, 8.30 kita berhenti dulu. Kita jumpa minggu depan. Boleh mandi Jumaat ketika bangun tahajud subuh. Boleh. Sebab dia dalam hari Jumaat dah. Kan kita malam Jumaat. Malam tu bermula daripada maghrib. Itu dah kira Jumaat. Dan kita punya istilah pagi ni bila pukul 1. Tahajud tu kita pukul berapa? 12. Tak. Kita tahajud mungkin pukul 3, pukul 4. Itu kira mandi lah tu. Mandi pagi Jumaat. Begitu. So, rupanya Jumaat adalah hari yang istimewa untuk kita dapatkan sebanyak mungkin keberkatan, bentuk pahala, bentuk kurniaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita usahakan, ajak ahli keluarga kita untuk buat dan sungguh-sungguh untuk hari Jumaat. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit aja. Boleh sikit je, tak ada banyak. Ada seorang ustaz tu, tak payah sebut nama lah kan. Dia kata kita mandi Jumaat, mandi hari Jumaat tu bermula pada bila azan subuh di pagi Jumaat tu. Betul ke? Tak, aku pun tak tahu.
Kalau tu macam mana? Macam tak sempat lah kan kalau orang lelaki-lelaki nak pergi solat di masjid, baru nak mandi waktu tu. Oh, subuh. Subuh kan Subuh. lelaki dengan Jumaat. Subuh ke azan pertama Jumaat? Subuh sebelum. Subuh Jumaat. Oh, subuh Jumaat. Azan subuh Jumaat. Mesti tak macam tak sempat kan kalau orang lelaki nak mandi. Yelah, orang nak kerja semua kan. Dia kena mandi sebelum nak pergi subuh. masjid lagi. Betul. Bila sebenarnya afdal kita mandi tu Ustaz? Mandi Jumaat lah, sunat Jumaat tu. Dia tak ada pula disyaratkan kena sebelum azan ke selepas azan, tak. Yang penting niat kita mandi tu. Tak tahu lah kalau ada hadis yang sahih semacam tu. Kena mandi sebelum, tapi itu macam mengikat dan menghadkan apa yang kita boleh buat untuk hari Jumaat. Sangat tak praktikal. Dia tak praktikal. Kadang orang nak pergi kerja sebelum subuh dia dah prepared dan dah ready. Kecuali kalau digambarkan negeri tu cuti, boleh bersenang-senang dah azan subuh, orang nak pergi masjid, nak solat sebelum subuh. Kan macam tak praktikal, baru nak mandi. Dia lambatnya. Kan. So, ya mungkin ada hadis tu, tapi nak kena tengok juga status hadis tu. Boleh jadi hadis tu ialah hasan ke, tak tahu. Kalau ada hadisnya, nanti saya cuba carilah. Kalau ada saranan-saranan macam tu melalui Nabi SAW. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Masya Allah. Jadilah setakat tu perempuan jangan tanyalah. 8:34 sekarang. Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Betapa indahnya hari ini Allah bagi kita dapat dengar yang simple tapi yang susah nak dibuat. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ini satu peringatan yang sangat bagus untuk kita pada hari ini. Hari Ahad dan siapa yang datang sangat-sangatlah bertuah. Cerita ni kita kena lihat semula semasa kita edarkan YouTube punya video melalui record yang kita buat pada pagi ini, insya-Allah. Ustaz, kalau ada soalan kita minta jemaah simpan dulu ya Ustaz berkenaan dengan hari Jumaat ni. Kita akan tanya di hari lain. Sebabnya yang penting pada hari ini kita tahu sedikit bahawa kita juga sebagai muslimat boleh mencari pahala pada hari Jumaat dengan menyucikan diri di awal pagi Jumaat. Alhamdulillah. Dan juga kita dapat pahala free apabila kita ada sedikit inisiatif untuk mengingatkan secara baiklah, beri tazkirah secara lembut dan indahlah kepada lelaki idaman kita di dalam rumah ataupun kepada anak-anak teruna kita yang handsome-handsome yang akan bakal menjadi ketua rumah tangga. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sangat berguna tazkirah Ustaz pada pagi ini. Mudah-mudahan semua tulis dan boleh praktis. Semua tulis dan boleh praktis supaya lebih baiklah keadaan kita akan dapat lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Ustaz. Untuk tidak melengahkan masa lagi, sila kita tangguhkan majlis kita dulu dengan tasbih kafarah dan juga suratul Rahman. Silakan. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.